Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan baik. Okey, baiklah, saya Cikgu Syarul seperti yang awak kenal saya. Okey, saya akan mengajar pada tahun ini, tahun 3. Tajuk subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey, baiklah. Tajuk yang pertama kita pada tahun ini ialah mengenai gimnastik. Apa pentingnya gimnastik ni? Gimnastik ni penting tau. Okay, dia boleh membantu kita kalau kita nak terjatuh, kita boleh berguling. Okay, badan kita sihat, otot kita kuat. Jadi tak rugi kalau kita belajar. Sebab tu dia letakkan dalam buku teks. Jadi dalam beberapa tajuk kita akan belajar. Tajuk pertama ialah mengenai imbangan. Macam mana nak mengimbang ni? Mengimbang ni dia menggunakan tapak sokongan. Apa tu tapak sokongan Tapak sokongan ialah bahagian tapak yang kita guna dalam tubuh badan kita untuk kita berdiri ataupun mengimbang badan kita. Sebagai contoh, bila kita berdiri, berapa tapak sokongan semasa kita berdiri? Berapa ya? 1, 2, 3. Berapa yang menyentuh permukaan lantai? 2, iaitu kedua-dua tapak kaki kita. Kalau katalah kita merangkak, berapa? Fikirkan. Okey, jadi saya akan terus kepada buku teks. Okey, kita akan lihat tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, pengenalannya. Okey, kita akan pergi kepada buku teks. Okey, Gimnas Gemilang. Okey, berita kejayaan Gimnas Negara bertanding pada peringkat antarabangsa menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Okey, pada tahun dulu Sukan C, okey, kita yang telah berlangsung pada tahun 2017. Para ASEAN ke-9 pula berlangsung pada 17 September. Okey, tahun 2017. Kita dapat pingat emas. Okey, jadi gimnastik Malaysia mendapat pingat emas. Okey, berita hari ini. Malaysia raih emas dalam gimnastik berpasukan. Kuala Lumpur, 27 Ogos 2017, Gimnas Wanita Negara meraih emas dalam acara berpasukan pada Sukan C ke-29 di Kuala Lumpur. Kita lihat gambar muka-muka wajah-wajah gembira. Wajah-wajah gembira atlet-atlet Malaysia mendapat pingat emas. Macam itulah kejayaan jika kita berusaha. Dengan usaha, tangga kejayaan. Okey, baiklah, kita akan lihat di sini dekat Friedrich Ludwig John 1778-1850 dari Jerman, bergelar bapa gimnastik moden. Beliau mempelopori peralatan gimnastik baru seperti pelbagai jenis bar dan kemahiran yang berkaitan. Okey, nanti kalau ada masa saya akan bukakan video gimnastik. Macam mana dia berpusing, macam mana. Okey, ataupun saya boleh kongsikan sekarang. Okey, saya kongsikan sekarang. Okey, baiklah, kita akan buka pada YouTube. Okey, saya akan buka YouTube. Kita akan tengok YouTube. Okey, kita akan tengok Gimnastik Malaysia. Okey, Gimnastik Malaysia. Kita tengok Gimnastik Malaysia lelaki. Tak boleh nak tengok perempuan. Okey, kita akan lihat beberapa aktiviti yang mereka lakukan. Okey, kita lihat. Okey, sama-sama kita lihat. Dia akan melakukan percubaan yang pertama. Azri Amirul Jaafar akan melakukan percubaan yang pertama. Okey, kita lihat kemahiran yang dilakukan. Ini adalah kemahiran aras tinggi dalam gimnastik. Itu larian yang cantik. Ya, satu pusingan pendaratan yang agak kurang menarik. Tapi satu pusingan yang cantik dilakukan oleh atlet tersebut. Mari kita lihat secara gerak perlahan bagaimanakah dia berjaya melakukan aktiviti itu. Okey, larian yang baik. Satu lonjakan. Itu dia, daripada lonjakan membuat twist. Ya. Itu adalah penamat. Okey, ni kamera hadapan. Okey. Macam mana? Menarik kan gimnastik? Okey, baik, kita akan pergi kepada buku teks. Kita akan balik semula kepada buku teks kita. Okey, jadi kita kembali kepada tajuk. Kita akan belajar imbangan. Jadi imbangan dalam tahun 3 terbahagi kepada 3, iaitu imbangan statik, imbangan dinamik dan juga imbangan songsang. Songsang
Nanti saya akan terangkan. Jangan risau. Sekejap lagi kita akan pergi pada video slideshow. Saya akan terangkan lebih lanjut mengenai imbangan-imbangan ini. Dan juga video amali. Dan kita akan buat bersama-sama. Macam mana? Boleh? Ada berani? Okey. Kalau ada, boleh bersedia sekejap lagi kita akan buat bersama-sama. Okey, kita akan pergi kepada video slide dahulu. Okey, saya pergi secara lalu imbangan statik. Okey, yang ini imbangan dinamik dan juga imbangan songsang. Apa itu imbangan statik? Imbangan statik bermakna kita statik, tidak bergerak. Okey, dinamik imbangan yang memerlukan pergerakan. Okey, bagaimana pula imbangan songsang? Macam mana songsang ni ya? Songsang. Biasanya kaki kita di bawah. Tapi apabila disongsangkan, kaki kita berada di atas. Seperti dalam gambar ini. Kita lihat keadaan kaki. Okay, kakinya akan bergerak ke atas. Okay, pergerakannya berada di atas. Akan bergerak ke atas. Okay, kaki berada di atas dan kepala berada di bawah. Songsang lah tu. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Biasa, kaki di bawah, kepala ke atas. Jangan kepala kat tepi. Macam mana? Okey. Ini adalah dengan sokongan daripada guru. Yang ini jangan buat bersendirian, bahaya. Okey, boleh mendatangkan kecederaan. Okey, kena bantuan orang yang lebih dewasa. Okey, saya akan pergi kepada video slide dan kita akan sama-sama saya akan terangkan melalui slide. Okey, baiklah. Pendidikan Jasmani tahun 3. Okay, video ini saya pinjam peroleh daripada rakan saya juga, Rohazlan bin Hashim. Okey, ini Gimnas Gemilang, imbangan teguh. Okey, kita akan lihat ada 3 jenis imbangan. Imbangan terbahagi kepada seperti yang saya terangkan tadi, imbangan terbahagi kepada 3. Imbangan statik, tolong ingat. Imbangan yang kedua ialah imbangan dinamik dan yang ketiga ialah imbangan songsang. 3 jenis imbangan ini. Okey, seterusnya ialah imbangan. Kita pergi kepada imbangan statik. Imbangan statik adalah imbangan setempat yang tidak memerlukan pergerakan ke arah lain. Seterusnya kita akan lihat tangan itu menconteng. Kita akan pergi kepada satu-satu gambar. Yang pertama ialah aktiviti yang boleh dilakukan dalam imbangan dinamik. Imbangan statik. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan dalam imbangan statik? Okey, yang pertama. Okey, kita lihat imbangan dekam. Bagaimana ingin melakukan imbangan dekam? Susah ke? Senang ke? Tak ada masalah. Senang je nak lakukan imbangan dekam. Kejap lagi dalam video saya akan tunjukkan bagaimana sokongan siku kita menyokong bahagian lutut. Seterusnya adalah imbangan berkembar. Bagaimana melakukan imbangan V berkembar? Okey, itu kalau kita tak ada kembar, kita jangan pakai kembar. Kita boleh buat secara individu. Macam mana ya? Kejap lagi saya tunjukkan. Bersabar. Seterusnya adalah imbangan skala. Yang ini skala secara berpasangan. Dan seterusnya imbangan bertingkat. Juga secara berpasangan. Bagaimana nak buat? Tak ada pasangan. Tak payah buat lagi. Kita akan buat yang mana kita hanya boleh buat di rumah. Jadi jangan risau. Okey, kita akan pergi seterusnya ialah dekam. Gambar rajah dekat. Bagaimana dia buat dekam ni? Tengok tu budak tu. Budak handsome tu. Dia buat dekam, tangan diletakkan di sisi bahagian siku, diletakkan di lutut. Imbangan V berkembar menggunakan tapak sokongan yang berbeza. Kalau tadi dia guna tapak tangan dan menggunakan kaki. Begitu juga dengan ini, imbangan skala menggunakan kaki, imbangan bertingkat menggunakan kaki. Lihat tapak sokongan ada 2, walaupun mereka 2 orang. Okey, seterusnya adalah imbangan dinamik. Imbangan dinamik adalah imbangan yang memerlukan pergerakan. Okey, bagaimana dia bergerak? Yang mana yang bergerak tu? Macam mana dia buat jambatan panjang? Okey, tangannya digerakkan ke hadapan. Kejap lagi kita akan buat. Bersedia ya? Okey, seterusnya adalah imbangan songsang. Okey, letakkan kedua-dua tapak tangan di lantai, lejang kedua kaki ke atas. Ini kita boleh buat, tapi perlukan sokongan. Okey, peringatan. Ketika melakukan aktiviti, setiap aktiviti yang dijalankan adalah diawasi oleh orang dewasa. Pakai pakaian sesuai. Jangan pakai seluar jeans, jangan pakai baju renang ketika melakukan aktiviti kerana ia tidak sopan. Okey, sekian sahaja untuk video. Okey, kita akan pergi kepada jadi secara umumnya awak dah nampak. Oh, ini adalah tajuk imbangan yang kita akan belajar.
pada hari ini. Okey, pada minggu ini. Okey, jadi kita akan awak dah bersedia? Dah bersedia? Jadi kita akan bersama-sama akan membuat amali sekejap lagi di luar. Jadi awak boleh bersedia, selepas awak menonton, awak boleh cuba. Nanti hantarkan video kepada saya. Kalau yang mana boleh hantar lah. Hantar kepada saya, nanti saya akan cantumkan. Kita akan buat satu untuk masukkan kat dalam YouTube. Supaya kita sama-sama boleh tonton dan semua rakyat Malaysia boleh tonton bahawa anda seorang yang hebat. Seperti ahli gimnastik negara tadi. Okey. Jadi dah sedia? Kalau dah sedia saya nak pergi sekarang. Saya pergi ya. Saya pergi, awak tunggu sini ya. Saya akan temankan awak, saya akan hantar kawan saya kat belakang sana. Awak boleh pilih yang kecil ke yang besar, yang kecil yang besar. Saya tak yang besar. Okey, akan bersama-sama dengan awak untuk video amali sebentar lagi. Tolong teman-temankan mereka ya. Saya pergi dulu. Jumpa lagi. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syarabi Adnan dan saya akan mengajar hari ini tajuk bagi tahun 3 imbangan. Okey, yang pertama sekali kita nak kena tahu apa pentingnya, kepentingan kita belajar gimnastik ni. Jadi banyak kegunaan dia. Yang pertama, kita boleh menguatkan otot kita, otot badan kita untuk mengelakkan daripada mudah berlaku kecederaan. Bagi contoh, kita terjatuh, kita boleh terus berguling. Ada setengah orang jatuh terus menyasar, menyungkur macam tu saja. Jadi kemahiran-kemahiran tu dia ada develop, dia dah dibina sendiri dalam badan kita. Okey jadi badan kita yang sihat, kita siasa bersedia. Okey, lagi satu kita nak bagi tahu bahawa imbangan terbahagi kepada 3. Dalam tajuk Pendidikan Jasmani tahun 3 ni, imbangan terbahagi kepada 3 jenis, iaitu imbangan statik, imbangan dinamik dan imbangan songsang. Jadi pada video kali ini saya akan tunjuk mengenai imbangan statik dan juga imbangan dinamik. Okey, dua dahulu. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan ketika boleh dilakukan untuk kedua-dua jenis imbangan ini? Okey, kita lihat yang pertama. Kita akan buat teknik imbangan dekam. Okey, imbangan dekam mudah sahaja. Okey, kalau boleh cuba buat di rumah. Okey, imbangan dekam ingat. Teknik dia adalah yang kedua adalah kita akan buat imbangan skala. Yang ketiga kita akan buat imbangan V. Dan yang terakhir kita akan buat untuk dinamik, kita akan buat jambatan panjang. Dinamik ni bermakna bergerak. Okey, statik imbangan yang tidak bergerak. Dinamik imbangan yang bergerak. Itu, ingat yang itu sahaja. Okey, jadi kita akan mula dengan imbangan dekam. Okey, kita contoh, lihat. Okey, untuk imbangan dekam, yang pertama adalah penting kedudukan kaki. Okey, kedudukan kaki, pastikan dia berjengkit seperti ini. Okey, ini adalah bahagian siku. Bahagian siku dimasukkan di dalam di bawah bahagian tepi lutut. Okey. Jadi tangan diletakkan baris begini, ampu dia. Okey, ampu dia dan kita akan naik ini. 3. Okey. Saya akan tunjuk gambar daripada depan. Okey. Dudukan kaki. Okey, siku masuk dalam. Siku masuk ke dalam. Okey, tapak tangan di sini. Okey. Tahan dan tolak perlahan-lahan supaya kita rapuh. Okey. Okey, baiklah, boleh cuba di rumah imbangan dekam. Okey, kalau rasa bahaya, tak yakin, takut tersembam, kita akan sediakan bantal. Jom kita letak bantal depan. Okey, letak bantal depan sembang ke depan bahaya. Okey. Sikan, siku masuk dalam, siku masuk dalam. Okey. Kemudian naikkan. Katalah kalau kita sembam sekali pun, kita sembah dah bantal. Okey, tak ada masalah. Okey, itu adalah kemahiran dekam. Seterusnya kita akan buat kemahiran imbangan skala. Okey, imbangan skala mudah saja. Yang ini daripada tahun 2 pembuat. Okey, hanya perlu berdiri. Okey. Okey, nampak Saya tunjuk sikit. Okey, kaki tegak. Turun. Tangan depan. Okey, ni macam ni kamu terbang. Okey. Okey. Itu saja daripada depan. Okey.
Boleh tukar-tukar kaki. Kaki kanan boleh, kaki kiri boleh. Okey, pastikan tegak. Okey, pastikan kaki tegak, lurus. Okey, boleh tukar-tukar kaki, tak ada masalah. Okey, itu imbangan skala. Kalau berpasangan, kita kena buat dengan pasangan lah. Berdua. Ada dalam buku teks contoh yang saya tunjukkan tadi. Okey, seterusnya imbangan V. Imbangan V mudah sahaja. Okey, imbangan V mudah sahaja. Okey. Duduk. Okey. Naikkan kaki. Pastikan jadi huruf V. Okey, kita akan mampu guna di belakang gluteus maximus. Kita akan guna belakang, dalam punggung belakang, luruskan. Okey, pastikan jadi huruf V. Okey. Itu adalah kemahiran imbangan V. Dan seterusnya jambatan. Untuk video jambatan panjang. Jambatan panjang kita akan buat satu jambatan panjang lah yang bergerak untuk imbangan dinamik. Okey. Okey, boleh lihat video kita buat. Jadi awak cuba di rumah ya. Okey. Okey. Pastikan dalam keadaan sedia begini, macam nak pumping tu, gerakkan tangan ke depan sepanjang yang mungkin. Okey, naik. Okey, gerakkan ke depan. Okey, gerakkan tangan ke depan. Okey. Okey. Bagaimana? Boleh cuba di rumah. Tak ada masalah. Okey. Pastikan keselamatan dulu. Jangan kawasan mana nak buat tu selamat, luas dan bersesuaian. Okey, jadi itu saja video yang kita ada untuk hari ini. Kita akan cuba kemahiran lain pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Boleh cuba? Okey. Penat saya. Okey. Abaikan rambut panjang tu sebab saya tak sempat nak potong. Saya pun sama macam kamu. Nanti buka sekolah nanti saya akan potong. So jangan risau. Apa-apa pun pastikan keselamatan. Cuba buat. Okey, itu adalah tugasan kamu. Cuba buat 3 aktiviti yang saya tunjukkan tadi. Dekam. Okey, lepas tu imbangan statik, ada imbangan V dan juga imbangan dinamik tadi, jambatan. Boleh buat? Kalau boleh buat, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Saya harap semua boleh lakukannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sehingga kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe di bawah. Okey, adios.